cabaran nak bentuk Malaysia. Okay? Cabaran nak bentuk Malaysia ada dalam di hujung 5.5, 5.6. Yang mana kita menghadapi cabaran konfrontasi daripada negara Indonesia. Yang mana cabaran tersebut, serangan konfrontasi ataupun serangan penentangan Indonesia terhadap gagasan Malaysia ni berterusan sehingga 1966. Baru settle. Okay? Tapi kalau ikut itu, itulah cabaran luar negara. Cabaran luar negara. Sebab itu dalam bab 6 ni, bila dia kata cabaran selepas pembentukan Malaysia, sebenarnya banyak. Bukan ini saja. Kalau kita nak fikir, banyak lagi termasuklah cabaran kita, cabaran kita dengan, negara-negara komunis. Sebab itu cabaran luar, negara-negara komunis. Okay. Sebab masa tu memang tengah hangat isu-isu negara, aliran komunis dah mula masuk Vietnam. Okay, sebab tu tahun 70 berlaku perang Vietnam dengan Amerika. 1 juta orang mati. Maaf. Okay. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam bab 6.1 ni, tajuk dia cabaran dalaman Malaysia. Saya dah masuk dari itu. Yang mana cabaran dalam Malaysia ni lebih kepada apa? Masalah bila Sarawak dengan Sabah masuk Malaysia. Bila Singapura masuk Malaysia, macam-macam hal berlaku. Terutama kat Sarawak lah. Sarawak dia ada isu pasal politik dia tak stabil. Perebutan kuasa macam antara dia punya wakil-wakil orang-orang kementerian perang kan. Lepas tu ada isu pasal Sarawak dan Sabah yang masalah pembangunan yang teruk sangat. Okay. Yang jauh berbeza dengan Semenanjung. Jadi macam-macam tumpu adu rambat ni didapat Sabah dan Sarawak dalam keadaan yang sedih. Sedih. Jadi sebab tu dipanggil cabaran. Macam mana nak selamatkan, kita nak tolong orang Sarawak ni. Kesian sangat tengok orang. Dan saya rasa benda ni Tunku Abdul Rahman bukannya baru fikir masa lepas dah gabung Malaysia. Masa dia buat lawatan nak pujuk Sabah Sarawak tu dia dah fikir lah saja. Confirm lah. Itu orang politik, orang berpandangan jauh kan. Okay. Dan yang ketiganya, cabaran yang ketiga ialah masalah perpaduan kaum. Singapura tak ada masalah sebab Singapura ni kalau korang nak tahu Singapura ni asalnya Johor punya. Singapura ni dia masuk ke tak masuk ke, dia tak invest sangat. Sebab dia dah memang budaya hidup dia macam orang Johor. Cuma beza dia lah, dulu British hold dia. British tahan dia daripada merdeka kita. Itu je beza Singapura. Kalau British tak kisah, Singapura dah merdeka kita tahun 57 lah. Itu beza Singapura. Sebab tu, kalau bab 6 ni lebih banyak menyentuh kepada cerita pasal Sabah Sarawak. Okay. Singapura sentuh hanya dalam 6.2 saja. Tapi 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 semua pasal 6.5 tak ada, 6.4 okay. Banyak pada cerita Sabah dan Sarawak isu Sabah dan Sarawak. Okay. So 6.1 cabaran dalaman Malaysia, saya dah recall balik apa yang berlaku. Okay. Keadaan politik Sarawak yang tak stabil sampai berlaku pertukaran ni. Kejap, Sarawak ke Sabah saya dah boleh check kejap. Betul lah, Sarawak Stephen Kalong Lingkan okey, itu yang berlaku okey, tak puas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Lingkan. Siapa yang tak ingat cerita ni tengok balik. Okey, ada diorang pecat ketua menteri Sabah dia ingat Sabah diorang bukan panggil menteri besar, ketua menteri. Sabah, Sarawak, Melaka dengan Pulau Pinang, mereka tak panggil menteri besar, mereka panggil ketua menteri. Sebab ini negeri yang tak ada sultan. Jadi mereka panggil ketua menteri. Okey. So cabaran kepada kaum, orang Sabah dengan Sarawak tak boleh ngam dengan orang Semenanjung. Confirm lah, baru kot tahun 63. Kan? Memang dia tak boleh ngam ni, maksudnya dah sebab faktor geografi jauh. Kan? Orang dulu mana ada istilah naik flight pergi jumpa Mana ada WhatsApp ni nak video call macam mana? Google ni tak ada jadi tak kenal. Jadi cabaran perpaduan kaum tu nak bagi orang Semenanjung terima sebaiknya orang Sabah Sarawak dan orang Borneo terima sebaiknya orang Semenanjung. Bukan senang Okay, itu yang berlaku dalam 6.1. Cabaran pertama. Saya recall balik supaya korang tak lost. Sebab kita akan masuk 6.3 ni cerita pasal komunis. Sekejap Okay.
Ya. Okay, kita sambung kan? Sorry. So, okay, tajuk kedua. Okay. Tahun 63, Malaysia berjaya dibentuk. So, 6.1 cabaran dalaman ni, kamu jangan anggap dia berlaku tahun yang sama. Dia berlaku lepas je bulan September kita bergabung tu, Hari Malaysia 16 September tu. So, cabaran dalaman ni dah bermula. Sampai ke 64, sampai ke 65, sampai ke 66, 67 dan berterusan. Dan saya rasa zaman Tun Razak, zaman Tun Hussein On ni, nak membuka Sabah Sarawak dan perpaduan kaum Sabah Sarawak kawasan Melayu ni masih lagi berterusan. Dia bukannya time 60-an je, bukan kamu kena faham betul. Okey. Satu lagi pasal isu pemisahan Singapura. Jadi sebenarnya saya lagi setuju pasal Singapura ni kalau diletakkan lebih awal. Sebab Singapura ni adalah antara peristiwa yang paling terbaru bila kita bergabung. Tapi saya setuju juga dengan Putai. Kenapa dia letak cabaran dalaman Malaysia dulu? Sebab bagi dia ini adalah perkara yang paling penting. Cabaran yang paling ketara yang perlu dihadapi oleh Perdana Menteri kita, kerajaan kabinet waktu tu. Sebaik saja Sabah Sarawak join, inilah benda yang diorang kena hadap. Diorang kena terima. So maksudnya sebelum Singapura berpisah, Malaysia dah ada cabaran dah kena hadapi. Tapi bermula tahun 64 dan 65 Singapura dah mula menunjukkan tak tahulah mungkin belang sebenar dia ke, mungkin Singapura dah menunjukkan tanda-tanda yang sebenarnya dia dah tak nak Malaysia katnya. So kita dapat lihat ada faktor perpisahan. Saya tak faham tau dengan Singapura ni. Para pelajar, kamu jangan kita ni kalau menyelami cerita sejarah, janganlah semata-mata terlalu macam robot, mata-mata farah. Cuba kita imajinasi sikit. Barulah kalau dulu seorang hebat, kita boleh counter. Okay. Cuba korang bayangkan Singapura. Saya tak faham tau. Sebab tu penggabungan gagasan Malaysia. Tak ada cerita pun pasal macam mana Tunku Abdul Rahman sibuk nak pujuk Singapura. Tun Razak pergi turun Singapura. Tak ada. Yang ada sikit saja sebab Singapura ada bantahan. Setelah buat pungutan suara, referendum, akhirnya majoriti rakyat Singapura bersetuju. Walaupun ada yang bersyarat. So sekejap, settle Singapura kejap. Sebenarnya tak ada isu tak. Tak macam Sabah Sarawak. Sebab apa? Singapura pun pada asalnya sebahagian daripada Johor kan. Tapi dari segi undang-undang perlembagaan tak dinyatakan langsung. Macam mana apa respon Singapura. Tapi dinyatakan di Sabah dan Sarawak. Yang menariknya yang saya suka pasal Sabah Sarawak ni, mereka dah bersetuju tau. Sabah dan Sarawak dah bersetuju dengan perlembagaan Persekutuan Melayu. Maksudnya, bila gagasan Malaysia nak buat, mereka akan letak perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tu paling atas. So perlembagaan Sarawak, perlembagaan Sabah, perlembagaan Singapura kemudian. Apa-apa pun korang kena terima dulu. Dan benda ini dipersetujui. Jadi saya tak pelik lah kalau kaum-kaum minoriti yang bukan non bumi putera, yang bukan putera, yang Cina, India, orang putih, orang bangsa-bangsa yang bukan suku kaum, dikategorikan sebagai non bumi putera, non bumi putera, yang duduk di Sabah dan Sarawak, mereka tak ada masalah pun nak terima Persekutuan Tanah Melayu punya perlembagaan. Maksudnya mereka terima perlembagaan Malaysia. Mereka terima. Yang mana bahasa Melayu bahasa rasmi, agama Islam agama rasmi, hak istimewa orang Melayu, sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Tapi isunya kalau kita tengok antara salah satu kenapa Singapura berpisah, kamu tengok. Saya tak buka notang, saya buka Putai dia akan nampak benda ni benda yang bukan saya ambil pada nota luar.
Mungkin kat sini tak cantik pun. Kita buka nota cantik sikit lah. Okay. Okay. Saya tak ada masalah kalau Singapura tak setuju dari segi ekonomi. Mungkin Singapura ekonomi dia tak puas hati. Kenapa dia tak dapat ekonomi sama macam Persekutuan Melayu? Kalau ekologi, Singapura kecil. Kenapa kamu nak perlukan dapatkan Persekutuan Tanah Melayu punya hak sama rata dari segi hak ekonomi? Okay, maksudnya dia nak dapat hak juga. Okay, tapi itu dari segi ekonomi. So mungkin hak mereka, ekonomi mereka berhak bersuara dari segi ekonomi. Okay, okay, ni. 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 Ini menunjukkan bahawa apa? Kau baca tu. Kempen Malaysia, Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum. Ini menunjukkan bahawa dia tak faham perlembagaan Malaysia. Okay, sedangkan waktu kita nak merdeka, kalau kamu buka balik dalam bab 9 kata 4, okay, Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan yang ada MIC, MC dan juga UMNO bersetuju nak buat perlembagaan yang ada hak istimewa untuk orang Melayu. Dengan syarat, sebagai pulangan apa? Kewarganegaraan diberi sama rata untuk semua kaum. Dan di sini rakyat Singapura dapat title warga negara Malaysia secara automatik untuk semua kaum, tidak ada pengecualian. Jadi ini menunjukkan bahawa politik yang dibawa oleh Lee Kuan Yew ini bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Jadi kamu kena faham kenapa kita membuat pendekatan kita pisahkan Singapura. Sebab mungkin orang tak minta betul langsung. Okay. Kamu faham saya menggunakan pendekatan ilmiah. Ini bukan pendekatan hasutan kamu jangan salah faham. Benda pun dah sejarah kan. Tak guna kita sembang kencang kat sini pun. Okay, Ajas nak beritahu supaya kamu berfikir dari segi lebih luas. Okay, kaitkan dengan perlembagaan Malaysia, kaitkan dengan benda kita dah belajar. Okay, okay. Seterusnya dia tengok dari segi isu perkauman. Tadi politik, ini perkauman sosial pula. Okay. Ini kamu tengok politik, kalau ekonomi perkauman sosial. So memang tiga, biasa dalam sejarah memang tiga lah, politik dan sosial. Dari segi sosial perkauman kamu tengok ni. So ni usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Masih lagi benda yang sama. Okey, bukan sahaja dari segi kepimpinan parti, tapi rakyat dia sendiri tak faham. Okey, jadi kat sini saya nak beritahu para pelajar. Kamu tahu dekat sini kamu kena faham tau. Perlembagaan Malaysia ni, sebab tu buku KSSM Okey, sebab tu para pelajar, saya nak kamu faham sebab mana kan perkara ini adalah perkara sensitif. Jadi perkara pokok punca dia kita kena study balik benda yang kita tak tahu. Sebab tu orang kata kita kena kaji sesuatu benda tu sebelum kita buat statement, sebelum kita menjadi salah faham. Okey? Jadi apa pun yang berlaku, kamu sebagai rakyat Malaysia, sebagai yang bakal menjadi 18 tahun, menjadi warga negara Malaysia yang rasmi okey, menjadi identiti individu yang berhak mengundi apa semua. Sebab tu KSSM kali ini dalam kata 4 dan 5 dia masukkan tentang banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan perlembagaan. Supaya kita faham di mana kita berada di Malaysia ni. Apa status negara kita. Okay? Dulu masa buku teks saya SPM 2004 sampai 2020, buku teks yang sama. Dalam tu tak sentuh langsung pasal isu perlembagaan. Jadi saya tak pelik kalau non-Malay, non-buku dalam batch saya ni ada yang tak faham. Tak faham tentang perlembagaan, tak faham tentang isu hak sama rata, tak faham. Okay? Sebab dalam buku teks sejarah pun tak menerangkan secara
menyeluruh dan secara rinci. Tapi kali ini dah ditekankan. Bahkan sebab tu bila masuk isu perkauman di Singapura ni, sebab di Singapura majoriti Chinese. Kalau ada pelajar Cina dalam ni, saya minta maaf hope ini benda ni untuk berbincang ilmu. So, nampak tak masalah kaum Cina di Singapura? Mungkin disebabkan mereka tak faham. Okay, itu yang berlaku. So, kita kat sini kita kena ambil iktibar para pelajar. Okay, next. Cukup? So, pasal dalam cerita pasal pemisahan Singapura ni pun dah menyentuh macam mana proses pemisahan dia. Okay, ada apa? Ada carta alir kan? Dalam buku teks pun ada. Okay, dalam ni pun ada. Ni Okay, kamu dah tengok nanti. Saya just tunjuk je sebenarnya ada mula-mula rulingan gagal. Lepas tu bincang balik dengan menteri-menteri gagal apa kita nak buat kan, macam mana nak berpisah ke, akhirnya diorang setuju berpisah. Okay, lepas tu diorang buat meeting, akhirnya diorang plan macam macam mana nak buat pemisahan ni, nak buat rancangan kan. Okay, lepas tu akhirnya dah rancangan dah berjaya, jumpa Singapura, tanda tangan. Okay, dah bila dah tanda tangan, Singapura dah bersetuju nak keluar. Kita bawa hal ni dalam parlimen untuk update perlembagaan kita supaya keluarkan semua perkara yang berkaitan dengan Singapura. Apa-apa sahaja perkara yang ada berkaitan Singapura, keluarkan. Kewangan ke, immigration ke, apa ekonomi ke, hal ehwal. Okay. Bahkan hal ehwal luar negara, kita tambah perkataan Singapura. Dulu hal ehwal luar negara, Singapura dalam negara, bukan luar negara. Tapi kali ini, bila hal ehwal luar negara, dari segi negara-negara jiran, perkataan akan ditambahkan. So, perlembagaan akan kena update dah. Sebab tu dipanggil sebagai meluluskan rang undang-undang. So, kena update perlembagaan. Pindaan perlembagaan perlu dilaksanakan. Okay. Okay, jom kita akan masuk 6.3. So, inilah cerita sebenar kita. So, saya ambil masa dalam lebih kurang 20 minit untuk recall balik apa yang berlaku. Okay. Sekejap Last sikit. Okay, sorry. Okay. Okay, saya akan pergi kepada buku teks dulu. Kamu tengok situasi buku teks. 6.3 6.3. Okay. Sorry, terlepas. Okay. So, kita dah lihat dua masalah. Kesian Malaysia kan. Kita lah negara baru. Kita negara baru. Sabah, Sarawak ni baru jual. Macam kita ni macam ada ahli keluarga baru lah. Bila abang atau kakak ipar kita, abang atau kakak kita kahwin. So, ada ipar baru kan. Bila ada keluarga baru, ipar baru, tiba ada berlaku masalah pula dalam family kita. Ada yang bergaduh pula keluar, alamak bercegat nak uzbillah, janganlah macam tu Hopefully will not happen Sedikit macam ni lah. Dah bercerai, kita berpisah dengan Singapura. Tak syok lah. Kita pun macam malu juga lah dengan sahabat Sarawak kan. Okay, macam itulah. Okay. So ini cabaran Malaysia, kesian Malaysia. Kesian Malaysia kan. Okay, Singapura keluar, sedangkan Singapura ni dia ada, yelah, kalau Singapura masih bawah Malaysia, saya rasa banyak keuntungan kita dari segi ekonomi kan, dari segi politik kan, banyak faedah yang boleh dapat. Tapi tak apa, dah tertulis dalam takdir Okay, so kita pergi pencabaran seterusnya. Menangani ancaman komunis ni. Saya kalau cakap pasal komunis ni memang sakit hati betul lah. Para pelajar, kamu kena faham kita kena recall balik dalam kata 4. Cerita komunis ni bukan pasal Malaysia je. Ingat tak waktu Jepun? Bila Jepun tinggalkan tanah Melayu, ada 2 minggu berlaku keganasan satu negara. Daripada Perlis sampai Johor, sampai ke Sarawak, Sabah pun terlibat. Padahal Sarawak dengan Sabah ni bukanlah di bawah kita, tapi maksudnya apa?
komunis dekat area-area kita ni dah mengamuk. Diorang tunjuk belah, tunjuk tarik sebelah. Sebab apa? Bila Jepun keluar, diorang tahu seluruh kawasan yang lepas kena tinggal dengan Jepun ni dalam keadaan yang lemah. So komunis ambil kesempatan untuk take over. Wow. Iaitu apa? Pasukan bintang 3. Bintang 3 tu adalah istilah dekat tanah Melayu. Dekat Sabah Sarawak mereka panggil komunis, sama je. Parti komunis apa benda kita akan tengok lagi dari istilah dia. Saya ada Google tadi. Okay. So maksudnya komunis ni dia sebenarnya dah lama kan. Kalau ikut parti dia tu, Parti Komunis Melaya, Parti Komunis Indonesia, mereka datang sejak 1930-an. 1930-an. Sebab tu kalau kamu nak tahu kenapa orang Jepun dia anti sangat orang Cina. Sebab orang Cina kat negara mereka berfahaman komunis. Jadi fahaman komunis dengan fahaman Jepun ni bertentangan tau. So Jepun dia memang anti betul dengan orang Cina. Kalau korang pernah tengok cerita Ip Man, Kung Fu, martial art, Donnie Yen pelakon dia, nampak betapa Jepun ni benci tu dengan orang China. Sebab mereka berfahaman komunisme. Walaupun bukan semua, tapi Jepun dia memang dia anggap Cina ni bukan komunis. Okay, minta maaf kalau ada Chinese atau ada yang Cina dalam ni. No offense, ini bukan masalah isu kauman, ini sejarah. Minta maaf So itu zaman dulu zaman dulu cerita sejarah. Okay. Hopefully you boleh open Thank you for the discussion of knowledge Okay. So ini pasal tapi kalau nak kata Cina pun tak. Kita akan tengok ada gambar gambar itu buku teks form 4 pasal darurat. Bab 6 ada gambar Tunku Deraman dia nak berbincang dengan ketua komunis dekat Malaysia, kat Tanah Melayu. Nama dia Chimpeng. Jadi Chimpeng ni dia duduk kat meja dia tengah-tengah. Orang kanan dia saya lupa nama dia, Rashid Maidin. Rashidi Maidin ke Rahim Maidin ke Rashid Maidin. Orang Melayu. So ada general komunis yang berbangsa Melayu. Jadi jangan anggaplah komunis ni bangsa Cina. Sebab dia majoriti penyokong Cina. Tapi ada juga Melayu komunis. Jadi para pelajar, terutamanya yang Melayu ni, kamu janganlah label sebagai Cina komunis. Itu satu prejudis dan satu orang panggil apa, sifat yang sangat kita panggil tak adil lah kan. Macam kita orang Inggeris panggil orang negro liga kan. Dan benda tu kan sampai satu tahap sebagai satu penghinaan yang mutlak dalam hak asasi manusia tau dekat Eropah. Kamu jangan main sana kalau ejek negeri boleh sampai tak bunuh tau kat luar negara okay. Jadi kita kat sini janganlah label sesuatu kaum tu berdasarkan sejarah. Tahu berfikirlah matang sikit Okay. So ini ancaman komunis. Kita akan cerita rupa-rupanya kita merdeka. Kalau saya flashback balik, kita merdeka tahun 57, kita merdeka dalam keadaan darurat. Darurat macam sekarang ni. Sekarang ni kan kita tengah masih lagi ala-ala darurat. Saya baru dapat share WhatsApp tadi. Selangor, wilayah Persekutuan, Putrajaya dah boleh rentas antara sama mereka. Tidak ada lagi Sekatan Jalan Raya. Tahniah. Lembah Kelang dah beralih kepada fasa 2. Tahniah. Okay. Mungkin ada dalam kumpulan kita ni ada pelajar area Lembah Kelang so mungkin ada yang ramai kat negeri lain Okay. Saya dekat Sungai Buloh, Selangor. So area Lembah Kelang Okay. So cakap pasal benda tu darurat so sekarang gitu tapi kenapa kita boleh merdeka dalam keadaan darurat? Okay, kamu bayangkan sekarang kita telah menjadi norma baru, new norm. Mana-mana pergi ada Sekatan Jalan Raya. Mana-mana pergi kena ada check-in. Kena ada check-in untuk Mas Sejahtera, 1 dos vaksin, 2 dos vaksin. Telah menjadi norma baru, pakai topeng, penjarakan fizikal. So kalau kamu nak tahu sejak tahun 48 bulan Jun, masuk tahun 50, masuk tahun 52, masuk tahun 54, tahun 55 kita pilihan raya. Okay. Tahun 56 kita nak buat perlembagaan baru untuk negara Bersama Melayu. Masuk tahun 58, tahun 59. Okay. Last kali tahun 60 barulah Malaysia Persekutuan Tanah Melayu mengisytiharkan bahawa seluruh Persekutuan Tanah Melayu daripada utara
Perlis sampai Johor bebas komunis. Dah tak ada darurat. Sebab apa? Maksudnya komunis dah lari dari hutan. Mereka dah lari dari hutan. Mereka dah beruntung. Mereka dah tak aktif. Sehingga tahun 60 tau. So maksudnya masa kita merdeka tu tahun 57 tu, masih lagi ada kawasan-kawasan yang aktif komunis di tanah Melayu. Daripada Perlis sampai Johor. Ada. So maksud ketika itu darurat adalah satu kehidupan yang norma baru. Bermula 48 sampai tahun 60 tu adalah kehidupan norma baru. Benda biasa untuk mereka. Yang mana bila nak pergi, ini kawasan hitam, ini kawasan putih. So nanti ada kawasan kampung baru Cina, kampung baru Kuala Lumpur. Orang Cina daripada kampung banyak bawa pindah ke kawasan bandar. Itu adalah norma baru yang benda yang dah biasa dah dalam tempoh 48 hingga tahun 60. Sebab tu kita masih lagi boleh merdeka. Kenapa saya cakap benda ni? Sebab benda tu akan ada dalam poin ni. Kita akan buat benda yang sama kat Sarawak. Macam mana kita nak settlekan komunis kat Sarawak. Okay. Okay. So, itu cerita kat tanah Melayu. Itu cerita kat tanah Melayu cerita macam mana kita boleh merdeka. Okay, so sekarang jom kita lihat apa yang berlaku ni. So maksudnya cabaran Malaysia yang ketiga. Okay, walaupun kita dah Sabah, Sarawak join, Singapura join, aduh pening kepala Tengku Abdul Rahman nak menghadap lagi komunis ni. Dah lah itu sebelum merdeka. Tengku Abdul Rahman dengan kabinet dia, Tun Razak apa semua tahun 55 bila kita menang pilihan raya, Parti Perikatan, nama-nama Barisan Nasional, Parti Perikatan kali pertama dalam sejarah negara kita buat pilihan raya tahun 55. First pilihan raya PRU tahun 55, menang besar daripada 52 kerusi, satu kerusi je kalah kepada Parti PAS. Lagi 51 menang siapa? Menang dekat Parti Perikatan. Dalam dia ada UMNO, LIC, MCE. So buat kabinet Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri, Tun Razak, AEC Turai Singgam, Tan Chen Lock dan banyak lagi menteri-menteri yang pelbagai kaum. Okay. So benda ni semua adalah sebuah kabinet yang mewakili seluruh rakyat tanah Melayu. Apa mereka buat? Pergi jumpa dengan ketua komunis. Kita merdeka, pilihan raya tamat bulan Ogos. Bulan Julai 55. 4 bulan selepas tu, selepas kabinet dah buat 4 bulan tahun yang sama, bulan Disember, terus pergi jumpa Chin Peng kat orang komunis kat Kedah. Rundingan Baling kalau kau ingat lagi. Maksudnya apa? Perdana Menteri dan juga orang Cina dengan orang India di bawah Parti Perikatan kabinet sangat risau tentang masalah komunis. Sebab mereka sangat memberi ancaman. Okay, jadi maksudnya apa? Belum cukup setengah tahun, antara perkara pertama yang dibuat oleh kabinet yang baru saja ditubuhkan itu ialah pergi berunding dengan komunis. Cuba nak bincang apa yang sebenarnya korang nak. Macam mana kita boleh bekerjasama? Macam mana kita boleh win-win situation? Tapi rundingan tersebut gagal. Komunis tidak mahu mengikut syarat-syarat. Dan kita pun tak nak ikut syarat-syarat komunis. Akhirnya, rundingan tersebut gagal. So, komunis terus berundur. Semakin makin kurang aktif. Sejak daripada peristiwa tersebut. Saya cuba nak highlight kat sini adalah sejarah. Macam mana saya boleh katakan inilah sebab cabaran. Okay? Maksudnya, sebelum kita merdeka, kita dah hadapi dah komunis. Tapi bila kita Sabah, Sarawak gabung dengan kita, dah terbentuk negara Malaysia, masih lagi ada komunis. So, itu adalah sebuah cabaran lah. Okay, yang mana awak tengok, dia bukan saja ancam Sarawak. Lepas Malaysia, sebenarnya Malaysia dah tahun 63, lepas tahun 63, Semenanjung pun kena ancam semula. Sekali lagi kita diancam semula. Saya sengaja flashback benda ni. Benda ni seronok dapat tahu cerita sebelum ya. Okay. Okay, jom kita lihat apa yang berlaku. Apa yang berlaku sebenarnya. Okay. So, kat sini. Bentuk ancaman.
So, tadi kita tengok komunis, cabaran Malaysia yang ketiga. Lepas kita berjaya buat negara baru, negara Malaysia, cabaran ketiga ialah komunis. Pertama tadi apa? Cabaran dari segi cabaran dalaman, ekonomi, nak bangun ekonomi Sabah Sarawak, politik kat Sarawak dan juga kaum. Lepas tu yang cabaran kedua, Singapura nak berpisah pula. Okey. Aduh. Dan cabaran yang ketiga nak hadap komunis pula. Aduh, macam-macam kan. Aduh, pening kepala kita kabinet. Kesan orang power orang dulu kan. Barisan kepimpinan kerajaan Malaysia dulu kan memang hebatlah. Okey. So kegiatan komunis okay, so kenapa ini adalah ancaman sebab mereka buat serangan bersenjata. Ni. Mereka buat serangan bersenjata. Okay, kepada apa? Kepada askar kita. Kepada pasukan keselamatan kepada pasukan macam guard macam polis ke diorang kacau. Serangan bersenjata tau. Bukan serangan apa. Lepas tu diorang rosakkan barang awam. Memang komunis ni kerja dia suka rosakkan barang awam. Bakar kilang, bakar jambatan, letupkan bangunan. Itu kerja dia. Dia dah biasa buat masa tu zaman Jepun. Komunis masa zaman Jepun, dia baik dengan tentera British kat Tanah Melayu. Nama dia MPAJA. Melayan People Anti-Japanese Army. Dia ada tentera dia. MPAJA tu tentera dia bintang 3. Memang kerja dia orang itu je. Sabotas kegunaan awam yang dimiliki oleh Jepun. So, dia buat benda sama lah. Macam kita kan. Okay. Tapi yang paling bahayanya. Nampak tak? Tu. Yang paling bahaya kan yang nombor 2 kan. Menyerap masuk ideologi komunis. So, benda pertama yang kamu kena ingat 6.3 ni lah apa? Apa kegiatan komunis? Jangan terus pergi ancaman Sarawak tu. Apa kegiatan diorang? Apa yang komunis buat? Apa ancaman yang komunis buat? Secara umumnya, dia buat 3 ni serangan bersenjata, diorang sebar ideologi dan juga diorang sabotaj. Sabotaj ni rosak, mengganggu. Ini yang berlaku. So, secara spesifik, diorang buat 3 keadaan ni kat mana? 2 tempat. Sarawak dan juga Semenanjung. So, kita lihat keadaan di Sarawak. Okay. Saya tak nak tengok benda ni kejap Saya nak tengok kat input test tu. Okay. Awak nampak situasi di Sarawak ada bentuk ancaman. Okay, situasi Sarawak ini input test. Okay. Kita nampak ada bentuk ancaman. Okay. Dan seterusnya kita nampak ada usaha mengatasi. So, korang kena faham tak dulu. So, keadaan di Sarawak, komunis ada buat beberapa ancaman. Ada 2 ancaman. Pertama, gerakan politik. Yang kedua, serangan bersenjata. So, ini komunis buat dekat Sarawak. 2 bentuk ancaman. Jadi, kerajaan Malaysia terus ambil tindakan untuk mengatasi. So, inilah nota untuk 6.3 cerita di Sarawak. Sebab apa saya cakap benda ni? Sebab nanti benda yang sama berlaku kat Tanah Melayu. Okay, dekat Tanah Melayu pun sama. Ada bentuk ancaman. Okay, bentuk ancaman ni ada A dengan B. Apa ni? Pengeboman tunggu negara. Dia bunuh ketua polis negara ni. Kamu tengok ni. Ni, dekat Tanah Melayu ni. Ni, Keratak Akhbar ni. Tan Sri Abdul Rahman Hashim. Selamba ke? Ketua polis negara adalah antara jawatan yang susah nak apa? Susah nak sentuh lah orang kata. Ibaratnya kalau dekat Malaysia ni, Panglima Tentera, Ketua Polis Negara, ini ibaratnya seolah keselamatan mereka tu lagi tinggi daripada keselamatan menteri. Kalau kamu nak tahu Tapi hebatnya komunis boleh bunuh Ketua Polis Negara. Bayangkan dibunuh dengan kejam aduh. Okey, takziah untuk beliau Okey, kamu boleh baca detail cerita ni Kamu boleh Google Seronok saya suka bagian-bagian macam ni Okey sebab dia ada peristiwa yang mudah untuk diingat. Dia memberi saya satu trigger macam ini kena tahu ni boleh keluar exam ni okay. Lepas tu pengumuman tunggu negara, lepas tu ada usaha atasi. So masa situasi di Sarawak Sabah ni kamu tahu ada bentuk ancaman dan ada usaha mengatasi. So korang kena tahu bentuk ancaman Sarawak apa, bentuk ancaman dekat Semenanjung apa. Usaha mengatasi kat Sarawak apa dia, usaha mengatasi kat Semenanjung apa dia. Kau nak tahu 4 benda.
Saya betul jelas-jelas ni sebab nota dia panjang, saya tak nak kurang confuse. Okey. Mungkin korang ingat kot hari tu ni. Kita lepas sesi kelas kita, saya ada tunjuk benda ni kan. Okay. Masa tu saya tak detail sangat lah. So, saya dah recall dah. Hopefully korang boleh faham lah keadaan Singapura kan. Okay. Okay, ini dia bentuk ancaman. Apa Bentuk ancaman ada 2. Seusaha mengatasi ada 1, 2, 3. Operasi perang saraf, operasi tenteraan, operasi hammer. Langkah bantuan komunis. Okay. Ini kat Semenanjung pula. Pening saya tengok mata dia ni warna-warni kan. Okay. Okay, next. Yang ni okay, saya suka ni. Okay. Okay, pada belajar bersedia. So, kita akan masuk ke situasi kat Sarawak. Okay. Nampak Ini situasi kat Sarawak. Ada nombor 1 ke situ. Ancaman keselamatan di Sarawak. So, nombor 2 nanti ancaman keselamatan di Semenanjung lah. So, kita akan lihat Sarawak. Okay. So, sebelum kita lihat bentuk ancaman, apa yang komunis buat dekat Sarawak. Okay. Ini ada komunis ada buat. Macam mana komunis ancam Sarawak? Dia buat gerakan politik. Parti-parti dia menentang Malaysia. Menentang gagasan Malaysia. Diorang kata Sarawak tak patut join Malaysia. Lepas tu diorang ada sejarah pernah buat serangan bersenjata. So Malaysia bimbang, mereka akan repeat balik. Sini antara bentuk ancaman yang pernah berlaku kat Sarawak daripada pihak komunis. Tapi sebenarnya siapa ikor dia? Apa latar belakang dia? Ini cerita. Rupa-rupanya Sarawak ni ada 2 bahagian yang menjadi sasaran utama oleh komunis. Ini dia. Okay, kita akan tengok peta dia ada tak kat sini? Ni. So buku teks ada peta dia. Ni guys, buku teks. Ya. Yeah. Kalau kamu tengok, saya besarkan. Ya. Yeah. So bahagian ni. Ni peta. Mungkin dalam kelas ni ada orang Sarawak ke? Saya tak pasti ya. Ini daerah Kuching ya. Area Kuching. So ini bahagian pertama dan bahagian ketiga ni. Boleh besar bahagian ketiga ni. Okey. Sekejap dalam handphone dia sangkut. Nampak tak nampak? Okey, ini bahagian ketiga ya. So kamu dah faham ya. Bahagian pertama dengan bahagian ketiga ini yang tumpuan utama komunis. Kenapa tahu? Sebab saya rasa di situ ada minyak. Saya rasa ya. So kalau kamu nak tahu dekat Bitu tu minyak ada, dekat Miri pun ada minyak. Sibu pun ada minyak. Kat sini ya bahagian ketiga ni ya. Okay. So ini peta. Ini latar belakang kenapa komunis nak sangat Sarawak ni 2 bahagian ya. So ini keadaan latar belakang. So kita patah banyak nota tadi. Sekejap, sangkut. Okay. Okay. Jadi sebenarnya okay. Diorang plan nak ambil Sarawak ni sebenarnya pada zaman Jepun lagi. Okay. Pada zaman Jepun lagi orang plan. Okay. Cerita dia, kalau kamu nak tahu sebenarnya Parti Komunis Melaya ni dekat Semenanjung dia panggil Parti Komunis Melaya. Tapi dekat Sarawak dia tak panggil Parti Komunis Melaya, dia panggil ni. Rupanya gerakan komunis ni, ideologi komunis ni dah ada dekat Sarawak, dah ada dekat Sabah, dah ada dekat Kalimantan waktu sebelum Jepun lagi.
Macam mana komunis boleh ada kat Semenanjung sebelum Jepun lagi. Dipanggil sebagai Parti Komunis Malaya. Sebuah parti berdaftar yang dibenarkan untuk berpolitik. Kalau itu situasi di Semenanjung, suatu di Sarawak, ini nama dia, CCO. So, siapa CCO ni? Saya tunjuk awak. Dalam buku teks saya tunjuk, tapi saya saja nak share dengan awak siapa CCO ni. Tapi dulu mereka tak panggil dia CCO, dia ada nama lain. Dalam gula saya tunjuk awak. Jadi saya akan tutup dulu kita punya sharing sini. Kita akan tengok sharing screen lain pula. So ada image bukan PDF. Sebab saya dah cari dalam buku teks, saya cuba cari dekat beberapa buku serat, tak ada nampak pun apa nota-nota ekstra ke informasi apa itu CCO, tak ada. Jadi saya nak kena rasa apa salahnya kalau saya share benda CCO ni. Kamu tengok warna dia pun warna negara China. Bintang pun 3 bintang. Aduh. Kamu tulis CCO komunis. Saya Google, saya tulis CCO, tulis komunis. Memang keluar pasal Kalimantan Utara. Okay, kamu nak tahu kenapa dulu Sabah dengan Sarawak dipanggil sebagai Kalimantan Utara ataupun Borneo Utara. Pulau Borneo ni adalah istilah orang putih. Kalau istilah orang area-area Asia Tenggara, kita panggil sebagai Pulau Kalimantan sebenarnya. Ataupun disebabkan Kalimantan itu di separuh daripada Pulau Borneo, jadi atas tu sebenarnya adalah milik Kerajaan Brunei. Dulu sebenarnya Sabah dan Sarawak ni adalah milik Kerajaan Brunei. Okay, tapi Sabah tu sebenarnya adalah sebahagian dia milik Kerajaan Filipina, Kerajaan Sulu selatan Filipina. Jadi jadi boleh dianggap sebagai utara Kalimantan ni dipanggil sebagai utara Borneo ni dipanggil sebagai Kalimantan Utara. Okay, Kalimantan Utara. Sebab dia di atas Kalimantan. Mereka tak panggil Borneo Utara, mereka panggil Kalimantan Utara. Macam tu Kamu jangan salah faham. Dia bukannya, kalau tengok peta Borneo sekarang, Kalimantan di bawah Sarawak. So kamu jangan ingat Kalimantan Utara tu kat bawah Sarawak kan. Kalimantan Utara tu merujuk pada Sabah dan Sarawak. Sebab dia di atas Kalimantan. Saya cakap orang dulu panggil Borneo ni Kalimantan, orang-orang Asia Tenggara. Orang putih panggil Borneo kan. Okay, so ini dia. Okay, so anda nampak okay. Cerita dia bawah ni sikit. So ni politik dan kerajaan Malaysia. Okay. So ini singkatan Okay, Parti Komunis Kalimantan Utara ni sebenarnya dia ada sejarah dia. Kalau tengok secara rasmi dia dilubuhkan pada tahun 71. So agak lewat Sebabkan zaman Jepun tahun 40. Kita tengok ni CCO dah bermula sejak zaman Jepun kan. Jadi sebenarnya dia ada nama lama dia. Nama lama dia ni Gerila Rakyat Sarawak. Ni. Okay, Gerila Rakyat Sarawak. Jadi nama dia sebenarnya nama lama dia. Jadi bila tahun 71 dia tukar nama. Nama dia ni Parti Komunis Kalimantan Utara. Dalam bahasa Inggeris dalam bahasa Inggeris ni NKCP. North Kalimantan Communist Party. Ataupun nama dalam BM dia Organisasi Komunis Sarawak. Ataupun satu lagi nama dia Organisasi Komunis Clandestine. Saya tak tahu benda clandestine. So itulah datangnya mana nama CCO. Nampak ni CCO ni? Sebuah parti politik komunis yang berpusat di negeri Sarawak di Borneo Utara. Okay. So inilah CCO yang mana pada asalnya sebelum mereka dirasmikan pada tahun 71 tu, nama mereka ialah Gerila Sarawak. Gerila Rakyat Sarawak. Ini tak masuk exam sebab ini adalah nota sampingan yang tak dalam teks pun. Okay, so
Nampak lah, awak tengok dia punya nama ketua dia pun adalah Wen Min Chuan. Okay? Okay. Dah? Sebenarnya ada gambar kedua. Tapi gambar kedua ni cerita pasal lebih sampai habis lah apa yang berlaku Tapi tak apalah. Itu tak tunjuk tak apalah. Sebab kalau tengok gambar kedua ni, dia beritahu tahun 90-an 17 Oktober 90, Parti Komunis Kalimantan Utara ni menandatangani perjanjian damai dengan Sarawak. Tahun 90. Tahun 90 baru tanda tangan perjanjian damai dengan Sarawak. Maksudnya lamanya komunis kat Sarawak. Okey. Okay, sekadar sharing dengan korang Okey. Okay, kita tutup kita punya sharing. Okay. Kita kembali pada kita punya bahan. Okay, ini nota tadi menarik juga untuk lihat. Okay, ini jadi nggak apa-apa. Okay, rupa-rupanya komunis dah mula mengancam Sarawak sejak zaman Jepun. So, ini nama lain dia. Saya tak pasti macam mana nota ni dapat nama Pertubuhan Saudara Komunis. Saya tak pasti. Tapi melalui Google tadi kita dapat tahu nama CCO ni adalah nama apa? Clandestine Communist lah. Lantaklah. So dalam exam korang tulis CCO saja. Jangan risau Tulis CCO. Tak tahu nama panjang tak apa. Sebab dalam buku teks hanya tulis rekasan CCO. Saya cari tak jumpa pun. Okay, nama panjang dia. Hanya ada CCO saja. Okay, so sasaran dia adalah bahagian pertama, bahagian ketiga. Kegiatan dia serangan terhadap orang awam lah. Okay. So ini bentuk ancaman So kita akan pergi pada bahan lain. Okay. Okay, para pelajar, ini dia. Belum, dia jatuh cepat. Okay, mereka menentang gagasan Malaysia. Ya, gerakan politik dia. Okay, so apa parti politik tu? Ini dia. Parti Komunis Kalimantan Utara. Dalam bahasa Melayu dia PKKU. Inilah ada CCO ni. Ini dia. Dalam bahasa Inggeris Kalimantan Utara North Kalimantan Komunis Parti NKCP ataupun CCO. Samalah nama dia sama. So CCO ataupun PKKU ni lah yang menentang. Senang cerita korang ingat. So diorang menentang gagasan Malaysia. So maksudnya bila gagasan Malaysia, Sarawak join Malaysia, parti terus menentang tau. Okay, lepas tu dah lah dia parti ni menentang. Lepas tu ada Paraku pula, tim kedua. Lepas tu ada PGRS pula, tim ketiga. Jadi apa yang berlaku? PKKU campur Paraku, campur PGRS. Tiga gerakan ni, tiga tim ni, diorang gabung membentuk apa tu? Republik Komunis dekat Sarawak. So, bila diorang membentuk Republik, diorang membentuk satu pemerintahan. Pemerintahan ni anti kepada pemerintahan Sarawak yang berada di bawah kerajaan Malaysia. So, ada satu kerajaan tak rasmi di sebalik kerajaan Sarawak yang sedia ni. Kerajaan komunis. Yang bahaya kerajaan tak rasmi ni, dia boleh hasut rakyat untuk berada di bawah kerajaan dia, gulingkan kerajaan Sarawak. Itu bahaya. Itu dipanggil sebagai gerakan politik. Awak nampak dia membentuk Republik. Republik mesti dia bentuk kerajaan lah. Okay, bentuk kerajaan lah. Okay, so itu so apa lagi berlaku Sarawak? Serangan bersenjata. Okay, so ini adalah sejarah. Okay, bila Sarawak join Malaysia, kita dapat tahu bahawa komunis sangat berbahaya sebab dia ada rekod dalam sejarah, dia pernah buat serangan tentera, serangan senjata pada tahun 52. Jadi Malaysia merasakan bahawa mereka ni ada bentuk ancaman yang bersifat senjata, bukan semata-mata politik. Okay? Sebab ada dalam sejarah tahun 52
Tahun 52 ni waktu ni zaman British telah mengambil alih Sarawak daripada keluarga Brooke lepas zaman Jepun. Charles Viner Brooke. Kalau ingat cerita ni ada pada dalam bab 4. Ikatan 4. Kalau dekat tanah Melayu cerita pasal apa? Melayu Union kan? Kalau kat Sabah Sarawak cerita pasal Sabah Sarawak diserahkan kepada kerajaan British. Ini cerita dia. Sebab tahun 52 ni Sarawak dah di bawah British ni. So komunis berani lawan British kau bayangkan. Komunis tahu dia berani lawan British. Maksudnya dah British tu berpusat dekat Singapura. Memang dekat dah. Kalau dulu dia berani lawan Jepun lain lah kan. Ini dia berani lawan British. British tengah kuat masa ni tau. Okay. So dia menyerang kawasan Batu Hitang, Kuching, Sarawak. Menandakan permulaan komunis terhadap orang awam. Serangan ni. Maksudnya selepas daripada tahun 52 ni ada lagi berlaku serangan terhadap orang awam. So ini cerita pasal kat Sarawak. Okay, dah. Lagi masa sikit saya akan habiskan cerita Sarawak. Next class kita akan masuk cerita pasal Semenanjung Malaysia. Okay. So jom kita tengok apa kerajaan Malaysia nak bantu anak buah ni. Sekarang ayanda dapat tahu balung kawasan kena kacau. Balung kawasan Sarawak kena kacau dengan entah mana, entah budak mana, komunis mana. Contohlah macam tu. Jadi kerajaan Malaysia takkan nak biarkan je. Kan? Okay. So tahun 1963, 64, 65 ni kamu tahu So kita para pelajar, untuk makluman kamu, masa ni tanah Melayu merdeka dengan beberapa syarat perjanjian masa kita merdeka. Masa kita merdeka, kita ada tanda tangan perjanjian dengan British dan ada syarat-syarat di sebalik perjanjian tersebut. Antaranya apa ni? Perjanjian pertahanan dan ketenteraan. Supaya apa? British nak pastikan kita bebas daripada ancaman komunis. Sebab kita negara baru. Persekutuan Tanah Melayu dan juga Malaysia adalah sebuah negara baru yang tak ada kekuatan tentera. Okay? Negara baru kan? Jadi British nak pastikan bahawa fahaman komunis, ideologi komunis tak mengambil alih atau mengancam ataupun menjajah negara bekas jajahan British. Okay, kalau saya patah balik cerita lebih besar, apa dia? Waktu ni zaman perang dingin. Perang dingin di mana fahaman kapitalis bersaing dengan fahaman komunis. Jadi kita tanah Melayu ni di bawah fahaman kapitalis. Tunku Abdul Rahman tak ada pilihan. Terpaksa merdeka dengan memilih untuk pro barat, pro kapitalis, pro USA, Britain semua. Okay, jadi sebagai balasan British meletakkan kepercayaan, jadi dia letakkan tentera dia untuk membantu kita melindungi kita sebagai ahli geng yang berpahaman kapitalis. Kalau kamu tahu. So bila kita tak sokong kapitalis dah. Tahun 70 bila Tun Razak jadi Perdana Menteri, Tun Razak declare kita pihak kecuali. Tak sokong kapitalis, tak sokong komunis. Ingat Ada kisah dia untuk korang faham. Kenapa saya cerita pasal benda ni? Perang Saraf ni para pelajar pernah dilaksanakan oleh siapa? Oleh British ketika di Tanah Melayu. Tahun 53, 52 dulu. Masa nak lawan komunis kat Tanah Melayu. Jadi mereka buat benda sama kat Sarawak. Dengan bantuan British lah kita. Dengan bantuan British kita buat perang Saraf. Benda yang sama. Pasal awak nama tak nama Hammer ni. Nama Hammer ni berasal daripada ucapan seseorang. Ucapan yang cakap tu orang putih. Orang putih So maksudnya pelibatan orang putih dari segi ketenteraan, pertahanan masih lagi aktif waktu dekat Tanah Melayu. So kamu boleh bayangkan daripada tahun 57 sampailah kita bergabung dengan Malaysia tahun 63, orang putih British masih lagi banyak dekat Malaysia, dekat Tanah Melayu. Dia nak protect kita itu yang berlaku. Kamu kena faham tau. Okay. So perang Saraf Okay. So apa pihak berkuasa? Saraf ni maksudnya macam main minda, psikologi. Okay. Mereka bukan berperang tau. Ini bukan berperang. Mereka menggunakan psikologi teknik. So apa tak apa? Ini. Orang buat himpunan kutuk komunis. Kutuk komunis bukan. Beritahu komunis ni bahaya.
jahat, si jahat Alah, okey. Lepas tu dorang buat risalah.